sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Macam mana korang punya internet? Anis? Anissa okey? Akal? Internet okey tak? Laju tak? Skrin, korang nampak cikgu punya skrin okey ke? Perlu tak cikgu tutup cikgu punya kamera? Nampak je bergerak je kan? Okey je. Haikal nampak ni pun nampak. Okey, alright. Okey, Alhamdulillah. Cikgu rasa ada mungkin 2 orang lagi kot tak masuk ni. Mungkin ada kenduri kendara ataupun persiapan untuk mereka exam lah kot. Sekejap aku tengok sekejap. Mana lagi mereka ni? Okey, tak apalah. Alright, so kita nak teruskan topik kita yang ini. Sebenarnya kita yang ini dah buat minggu lepas, cuma kita nak buat revision lah sikit. Okey. Sebelum tu cikgu rasa macam kita buat recap sikit lah ya. Kita buat ulang kaji pantas. Mungkin kawan-kawan kita belum masuk ke, sempatlah kita buat ulang kaji pantas sikit. Okey. Ni yang kita belajar minggu lepas. Sebenarnya korang dah belajar ni daripada darjah 4 lagi. Tapi darjah 6 ni lagi detail lah. Okey. Kita tajuknya adalah kemahiran saintifik ya. Kita fokus kepada KPS iaitu kemahiran proses sains. Namanya adalah KPS singkatan dia. Tapi dia adalah kemahiran proses sains. Ini kita belajar minggu lepas. So apa antaranya adalah yang kita belajar ni? Antaranya adalah kita kena buat pemerhatian. Lepas tu kita mengelaskan dia. Kalau boleh mengukur dengan nombor. Kita boleh meramal, mengagak-agakkan. Kita kena buat inference. Inference ni adalah kesimpulan awal. Lepas tu kita kena buat perhubungan ruang dan masa. Ni macam graf lah, boleh besar nanti. Lepas itu kita kena buat mengeksperimen. Kita kena buatlah eksperimen untuk membuktikan dia. Lepas tu kita kena buat hipotesis. Ingat hipotesis ni macam agak-agak daripada apa yang kita buat tu, agak-agaknya apa macam tu lah. Lepas tu ingat kita mengawal pemboleh ubah yang ada 3 ni. Kita mendivinasikan operasi, mentafsir data, berkomunikasi. Tu antara yang kita belajar minggu lepas. Lagi, kita lepas tu ada sikit lagi, iaitu namanya kemahiran manipulatif. Berbeza ni guys. Yang atas ni adalah kemahiran proses sains yang besar. Di bawah ini kita ada satu lagi namanya adalah kemahiran manipulatif. Okey. Kalau yang minggu lepas datang, dah lengkap lah korang punya nota tu. So, kemahiran manipulatif ni apa? Contohnya mengendalikan peralatan. Kat sini menggunakan peralatan dengan betul dan selamat. Supaya tak jatuh. Okey, mengendalikan dengan betul dan cermat. Okey, betul. Melakar peralatan sains, maksudnya melukis lah radas-radas kita. Lepas tu membersihkan peralatan dalam bilik sains dan menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul pada tempat yang betul. Okey, ini secara ringkas
yang kita belajar minggu lepas. Dia tak susah sangat. Senang sahaja. Okey. Jadi hari ni kita nak buat latihan lah sikit. Okey, kita dah buat revision cepat. Okey, sekali lagi kita tengok dalam grup kita ada lagi siapa tak join tak? Mungkin dia ada kenduri kendara agaknya ya. Okey, rasa tak dah. Okey, macam dia tak ada ya. Okey, jom. Jadi kat sini, okey, kita mulakan dengan kemahiran proses sains, KPS. Yang tadi mula-mula tengok tadi, namanya KPS, singkatan dia. Okey, jadi sekarang ni soalannya adalah Junta dan ibunya membeli belah di sebuah pasar raya. Berikut menunjukkan barang-barang yang dibelikan. Perhatikan barang tersebut, antara barang tersebut yang manakah berbentuk segi empat dan lembut. Ini soalannya. Bulatkan dia. Mana satu korang nak bulatkan ni? Cuba type sikit. Dia mesti segi empat dan lembut. Cuba jawapannya type sikit. Apa jawapannya? Salah type apa tu? Tahu. Betul. Tauhu. Tauhu. Okey, lagi apa lagi? Tahu satu ke tahu je ke? Segi empat dan lembut. Satu tu je ke? Ada lagi yang lain? Ada lain-lain lagi tak? Okey, dah. Satu ni je. Ada lagi. Ni tahu ni tuala. Tuala empat segi nampak kan? Dilipat empat segi. Tak kisahlah dilipat empat segi. Dan lembut. Okey, dua je. Okey, yang seterusnya. Kita nak ni namanya adalah mengelas ya. Dalam proses sains ni kita ada satu di bawah mengelas. Okey, kita nak kelaskan barang-barang kita ni. Okey, yang pertama kita nak kelaskan dia kepada bahagian alatan dapur. So agak-agak kat sinilah apakah peralatan dapur dia guys yang cikgu boleh tulis. Manakah peralatan dapur dia? Okey, korang rasa? Haikal, apa peralatan dapur dia, Haikal? Piring dan kuali, betul. Piring dan juga kuali. Okey, bagus. Seterusnya, makanan. Makanan apa pula? Kubis dan tahu, betul lagi. Kubis dan tahu. Okey, lagi next. Pakaian. Pakaian luar dengan tuala. Okey, dah. Selesai.
Okey, kita move ya. Okey. Tada. Okey, Khairul dan Yahya mengukur jarak satu landasan larian. Syuresh pula mengambil masa larian peserta yang menyertai acara larian di landasan tersebut. Mereka merekodkan bacaan yang diperolehi dalam satu jadual. Okey, pengukurannya adalah jarak landasan. Okey, jarak landasan ni kita nak pakai apa? Mana satukah kita nak pakai jarak landasan? Okey, apa jawapan awak? Jarak landasan. Awak rasa? Apakah jawapannya? Anissa nak try, Anissa? Kalau nak ukur landasan tu kita guna apa? Yang sesuai. Logiknya lah. Apakah tekan ukur nak pakai pembaris? Pembaris tak logik. Apa yang agak panjang sikit? Yang kita boleh guna, yang ukur boleh panjang. Pita pengukur, bagus. Pita pengukur ni dia boleh pergi sampai bermeter-meter kan? Panjang. Pembaris tak sesuai. Okey, nombor 2, masa larian peserta. Kita nak guna apa? Okey, kalau kita dah alright. So, masa larian ni dah tentulah guna jam ya. Yang ada pun jam randik. Okey. Okey, bagus. Kita nak masuk soalan B. Tulis bacaan diperolehi dengan menggunakan unit piawa yang betul. Okey, ni namanya unit piawa yang betul. Okey, cuba tengok yang pertama ni, apakah unit piawanya? Ni dah tulis 100 100 je lah. Dah betul dah, 100 meter. Okey dah. Okey, jam randik ni berapa jam randik ni? Tak nampak sangat ni. Tak nampak sangat ya. Okey. Agaknya berapa ni ya? Okey, yang besar ni ni adalah yang ini mewakili saat ya. Okey, yang kecil ni mewakili minit. Jadi kat sini cikgu rasa ni nampak macam 1 minit. Jadi 1 minit. Sinin adalah 8. Jadi nampak kat situ macam 1 minit 8 saat. Ingat yang besar tu saat, yang kecil itu minit. Jadi kita buatlah 1 minit 8 saat. Ah, 1 minit 8 saat. Okey, dah. Okey, teruskan lagi. Nak tanya apa-apa tak? So far so good. Ada apa permasalahan yang cuba nak ditanya-tanya? Okey, Nisa okey? Haikal dah kembali semula ke Haikal? Okey, kita buat pula yang C. Okey, sekarang berikut menunjukkan bacaan yang diperolehi oleh Syures. Okey, kalau macam ni kita kena buat jadual sendiri. Maka dia pun boleh tahan besar juga ni. Kita buatlah sendiri jadualnya. So kita ambil pembaris, kita buatkan dia. Ambillah pembaris kita ni. Juga ada pembaris. Buatlah macam ni. Masuklah beberapa. Macam ni ke. Agak-agak lah ya. Tinggi sikit. Macam tu.
Okey, lepas tu kita letaklah tepi sini. Satu. Lepas tu kita buat ujung satu. Cantik-cantik lah korang buat ya. Dah terang, dah siap. Okey, lepas tu kita masukkan dia punya nama dia. Ni kalau kat sini kita ada peserta kan. Masuk kat sini. Peserta. Okey, lepas tu apa ni? Oh, masa yang diambil. Okey, masa yang diambil. Okey, kalau boleh kita letak unitnya. Minit, saat. Okey, lepas tu pesertanya tulis. Ada orang, ada 3 orang peserta. Hasmah, Junta dan juga Rosli. Okey. Dan sekarang cuba korang isikan masa mereka. Berapakah masa Hasmah, masa Junta dan juga Rosli. Senang je tu. Itu masukkan je. Haikal dah masuk? Ke Haikal belum masuk lagi? Haikal dah masuk dah? Okey Haikal. Okey, untuk Asma masanya adalah 1 minit 12 saat. Buat macam ni. Ya, Junta pula 1 minit 10 saat. Okey, lagi kita ada 1 minit 8 saat. Senang je. InsyaAllah senang saja. Okey dah, salin. Salin Haikal. Haikal dah siap beritahu ya. Okey, dah ya. Okey, kita nak masuk soalan yang berikutnya. Kemahiran proses sains lagi. Okay, kat sini dia cakap apa ni? Raja di bawah menunjukkan sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang bagaimana jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Jadi kat sini jarak antara objek dan sumber cahaya. Okey, mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, kat sini saiz bayang-bayang kita adalah manipulasi. Manipulasi lah, bergerak balas. Sebab itulah hasil dia kan, ingat. Bergerak balas tu lah hasil. Okey. Dekat sini apa yang dimanipulasikan? Yang dimanipulasikan adalah jarak di antara objek dengan okey, yang inilah yang dimanipulasikan. Jadi kat sini kita tengok ni. Jarak antara objek dengan cahaya semakin meningkat dia, tetapi saiz semakin kecil guys. Nampak tak hubungan dia? Jadi hubungan dia kena buatlah semakin-semakin. Jadi kat sini kita kena buat apakah tujuan penyiasatan ini? Haikal jap-jap yang mana tu Haikal? Jap-jap yang jadual ke? Okey, yang dah tu yang jual tadi Haikal kata. Ni ke Haikal? Haikal salin dulu Haikal.
Haikal dah? Okey, jom. So, dekat sini kita dah kenal pasti manakah manipulasi dan manakah bergerak balas. So, kalau tak tahu yang mula-mula ni mesti manipulasi, ni manipulasi. Yang bawah ni mesti bergerak balas. Okey, cuba korang type sikit jawapan untuk yang pertama ni. Apakah tujuan penyiasatan ini? Nak tengok apakah jawapan korang. Salah tak apa, nanti cikgu betulkan ya. Kalau tak nanti kita akan buat salah saja. Okey, mulakan. Apa jawapannya? Okey, dapat? So, dekat sini kata untuk menyiasat bagaimana jarak. Ni manipulasi dulu ya, manipulasi dulu. So, jarak di antara, kita ambil. Jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Ni baru manipulasi. Okey, sumber cahaya mempengaruhi, pun boleh juga, ataupun dengan, ataupun dan. Okey, mempengaruhi apa? Mempengaruhi manipulasi, bergerak balas. Bergerak balas kita lah mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, saiz bayang. Okey guys. Ataupun awak boleh buatlah cara ikut cikgu masing-masing. Dia adalah beberapa cara untuk membuat tujuan. Yang pasti kena ada manipulasi dan juga kena ada bergerak balas. Okey. Okey, Kal, saling Kal. Okey dah. Soalan seterusnya adalah nyatakan pembeli ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okey. Cuba korang bagikan sikit apakah pembeli ubah yang dimanipulasikan. Nak tengok. Korang masih alert tak? Okey, apakah jawapan pertama? Pembeli ubah yang dimanipulasikan. Apa jawapannya? Dah tulis kah? Dah tulis pada soalan masing-masing? Yang dimanipulasikan kita ambil ya tajuk tu. Tulislah tajuk tersebut sampai habis. So, kita akan tulis jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Dah. Senang. Okey, bergerak balas yang bawahnya saiz bayang-bayang. Dah cukup. Sekarang ni yang masalahnya adalah yang dimalakan.
So, agak-agaknya apakah yang dimalarkan? Yang dimalarkan tu maksudnya yang sama je. Tak berubah-ubah. Cuba tengok kat sini atas ni. Agaknya apakah yang dimalarkan ni? Tengok betul-betul. Apakah yang sama je, yang tak berubah? Okey, cuba komen. Siapa nak cuba? Haikal? Apakah yang dimalarkan? Yang sama. Okey, Puan Anissa pun boleh buat, Puan Anissa ya. Ali, Puan Ali nak cuba Ali. Okey, apa? Apa yang sama? Cuba jawab, cuba jawab. Banyak yang sama ni. Korang kena mahir ni nanti. Okey, contoh yang pertama. Tengok, kita guna lampu. Lampu ni sama je. Ni namanya adalah sumber cahaya. Jadi kita katalah sumber cahaya yang sama. Lagi, kita guna apple. Dia adalah objek yang sama. Kita katalah jenis objek. Sini jenis sumber cahaya. Faham tak? Ini kita pakai skrin. Kita boleh kata jenis skrin yang sama. Jenis skrin. Sama kan? Satu lagi kita boleh kata juga jarak antara dengan skrin ni. Nampak tak? Jarak dia sama je. Yang berubah, apple ni yang berubah. Kita boleh kata bahawa jarak sumber Allah salah pula spelling. Sumber cahaya dengan skrin. Ini pun yang dimalarkan. Sama je tak berubah ya. Yang berubah jarak apple ni. Okay, faham tak? Jadi korang boleh pilih mana-mana yang sama. Okey? Dah. Korang boleh pilih atas dan korang boleh buat kat bawah tu. Kalau cikgu juga buatlah jenis objek. Senang. Jenis objek tu apple. Okey dah. Salin dulu. Okay, dah siap salin beritahu. Okey, kita nak masuk yang C. Haikal dah ya. Sekarang ni kita nak corak ya. Corak saiz bayang-bayang terbentuk pada skrin apabila jarak di antara objek dengan sumber cahaya dengan lampu semakin bertambah. Maksudnya apple tu semakin jauh daripada lampu. Apa jadi? Apple ni semakin jauh daripada lampu. Okey, apa jadi? Meningkat ke berkurang saiz bayang-bayang? Kalau tambah lagi sini 40, agak-agaknya berapa jadi? Semakin berkurang lah, betul tak? Kan? Jadi coraknya adalah berkurang. Kalau sebut corak tu berkurang ataupun bertambah. Semakin berkurang. Okey, dah. Okey, D. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
Kesimpulan, kita boleh guna semakin-semakin. Apabila, jika, maka. Apabila pun boleh juga. Okey, cuba try buat sekarang. Okey, apakah jawapannya? Okay dah Haikal, apa jawapannya Haikal? Ali nak try Ali? Kesimpulannya, mesti ada manipulasi, mesti ada bergerak balas. Guna semakin-semakin boleh. Semakin bertambah, semakin bertambah manipulasi. Manipulasi kita apa? Ini manipulasi kita ya. Semakin bertambah jarak di antara objek dengan sumber cahaya, kan, semakin cahaya, jadi semakin berkurang saiz bayang-bayang. Macam tu. Semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey? Senang sahaja. Semakin tak cantik lah. Semakin. Okey. Okey, gue teruskan lagi ya. Okey, dekat sini pula. Okey, E. Tiada bayang-bayang yang terbentuk apabila objek di atas diganti dengan objek P. Berikan interference. Kenapa? Bila kita gantikan apple ni dengan satu objek yang dikenali sebagai P. P ni tak tahulah benda apa, kayu ke apa ke. Tapi kita tak nampak bayang-bayang dia guys. Okey, jadi soalan nak apa sekarang? Kita padam. Jadi P ialah bahan. Okey, P tu bahan macam mana? Dia punya bayang-bayang tak nampak. Ya ke? Suara cikgu sangkut je? Sangkut-sangkut suara cikgu. Tak dengar. Sekejap, cikgu tutup cikgu punya kamera. Kali better tak? Boleh dengar tak sekarang? Boleh Okey. So, agaknya bahan apakah? Okey, kalau bahan yang tak ada bayang-bayang tu namanya adalah bahan lutsina. Okey, namanya bahan lutsina. Okey, lagi tu ia bahan yang lutsina ni macam mana? Bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. Membenarkan cahaya melaluinya.
Okey, macam tu. Melalui macam susah. Menembusi lah, menembusi. Menembusi. Okey, dah. Macam tu. Okey, dah. Boleh salin dulu. Okey, dah ya. Okey, kita nak masuk yang berikutnya. Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Yusrina. Okey, kat sini ada pokok P, pokok Q dan juga pokok R. Sini dia siram ngam-ngam, sini tepi, sini tepi. Nak tengok disiram dia. So, ramalkan dan lukiskan pemerhatian kita. Jadi, kalau dekat sini dah tentulah akar kita ni akan ke sana lah guys. Sebab untuk dapatkan air. Sini tak ada masalah. Sini okey je. Ini pun samalah ke sana lah kan. Ini menunjukkan bahawa akar memerlukan air. Okey, lukis dulu. Dah. Okey, apakah jenis alat yang boleh digunakan oleh Yusrina untuk mengukur air sebanyak 1 liter untuk disiram? Okey, alat apakah yang sesuai? Siapa nak cadangkan? 1 liter, mestilah ada sengatan yang boleh kita sukat ni. Okay, tahu tak bekas dia apa? 1 liter. Kita boleh pakai bikar. Bikar kan boleh sukat. Okey, apakah kemahiran manipulatif yang terlibat dalam aktiviti yang dilakukan berdasarkan jawapan di atas? Okey, kalau macam ni dia adalah mengendalikan peralatan dengan betul. Okey, kita boleh buatlah. Mengguna dan mengendalikan peralatan ni kalau ikut radas lah. Radas dengan peralatan tu sama je ya. Peralatan dengan betul. Ataupun nak tambah bahan pun boleh. Radas dan bahan dengan betul kat bawah ni lah ya. Macam tu. Mengguna dan mengendalikan radas dan bahan dengan betul. Okey, Akal, dah siap? Okey, dah lagi. Cadangkan satu cara yang boleh digunakan Yusrina untuk mengukur lilit batang pokok. So, nak guna apa sekarang ni yang sesuai? Kalau korang nak guna apa yang sesuai? Okey, Aikal nak cuba tak? Lilitan anak pokok. Kita boleh guna pita ukur, tapi pita ukur besar sangat kan? Kita boleh je guna tali pun boleh. Okey, menggunakan tali
dan juga pembaris. Sebab anak pokok ni kecil je. So, kita guna tali, lepas tu kita ukur pada pembaris. Kalaulah pokok tu besar, kan, barulah kita guna pita ukur. Okey, lagi D. Apakah kemahiran manipulatif yang perlu dilakukan oleh Yusrina selepas menyelesaikan penyiasatan ini? Tengok tu dia lepas selesai ni dia perlu buat apa lagi? Dia perlu menyimpan. Ingat, kita belajar tadi kan? Okey, menyimpan peralatan. Okey, dan bahan sains. Okey, dengan betul dan selamat. Macam tu. Okey, dah. Boleh cikgu move lagi. Tinggal sikit lagi. Dah ya? Haikal okey? Okey, dah jom. Okey, ni kertas 1, paper 1. Okey, Nurhaliza ingin mengukur suhu air dalam sebuah akuarium. So, apa jawapannya? Nombor 1 C. Betul, termometer. Bagus. Okey, nombor 2. Alamak, panjangnya. Kita baca dulu soalan dia. Menunjukkan seekor cacing tanah dan sekeping jubin yang kering di bawah sinaran matahari. Kesian cacing tu. Okey, soalannya adalah beberapa berikut merupakan catatan yang dibuat. Okey, Hasni, cacing itu mati. Kumari, cacing tidak dapat bernafas. So, apakah kemahiran ini, guys? Okey, apa jawapannya? Okey, nombor 2 apa? Nombor 2. Nombor 2 B, meramal. Tengok ni, bila dia tengok dekat sini ni, dia tengok dengan mata kan? Jadi sini memerhati ya. Dia mesti memerhati. Jawapannya adalah A. Kalau meramalkan ni, dia agak-agak je. Lepas tu, dia kena buat inference. Kalau hipotesis ni, kena ada manipulasi. Dan kena ada bergerak balas. Jadi ni tak ada bergerak balas. Dia agak-agak, jadi dia buat inference dulu. So, paling yang dekat, jawapannya adalah A. Okey, lagi. Darjah 2 menunjukkan 1 liter elektrik yang disediakan oleh sekumpulan pelajar. Okey, murid-murid memerhati kecerahan, besarkan sikit. Kecerahan mentor apabila bilangan sel kering dalam liter itu bertambah. Apakah pembeli ubah dimanipulasikan? Okey, jawapannya nombor 3. Tengok yang manipulasi tu mesti berubah.
So, apa jawapannya? Ha, agaknya apakah dimanipulasikan? Bilangan sel kering dalam litar itu bertambah. Jadi sel kering yang diubah-ubah. Jadi jawapannya bilangan sel kering. Okey, nombor 4. Menunjukkan satu pengelasan tenaga. Kat sini tenaga boleh dibarui, tenaga tak boleh diperbarui. Okey, apakah kemahiran ini? Tengok tu. Agak-agaknya apakah kemahiran ini? Dia asingkan tenaga yang diperbaharui dan diasingkan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Korang rasa apa jawapan ni? Okay, siapa nak jawab? Awak nampak tak? Dia asingkan, dia kelaskan. Ikut kumpulan masing-masing. Ni adalah kemahiran kita mengelaskan dia. Kita asing-asingkan dia, ya. Okey, nombor 5. Menunjukkan bilangan badak di habitat P. So, ramalkan. Ni ramalkan, kemahiran meramalkan. Bilangan badak pada tahun 2030. Dekat sinilah buat kotak sendiri. Kita agak-agaknya berapa? Okey, apa jawapannya? Ni semakin berkurangan ni. So, agak ke berapa? Ali nak try, Ali? Nak cuba? Takkanlah semakin banyak berkurangan kan? Takkanlah yang jadi 1000 lebih. Tak logik ni 400 setengah. So yang kurang sikit mestilah jawapannya A kan? Macam tu. Betul Aikal. Bagus. Okey, nombor 6. Menunjukkan keputusan. Alamak. Hilang pula. Keputusan bagi suatu penyiasatan. Besarkan sikit supaya nampak. Suhu. So ni masa 10 minit 50 darjah. Setengah jam 90 darjah. Semakin tinggi darjahnya baru kita panaskan. So apakah hipotesis yang kita boleh buat? Jadi semakin meningkat masa air, semakin meningkat suhu. Kedua-duanya meningkat. Okay, apa jawapannya? Apakah jawapan nombor 6 ni? Siapa? Semakin tinggi suhu air, semakin lama masa air dipanaskan. Oh, terbalik. Ni manipulasi ni. Manipulasi ni bergerak balas. Kena manipulasi dulu. Jadi yang sesuai adalah semakin lama masa dipanaskan ni. Lama ni kira meningkat lah. Semakin tinggi suhu air. Jawapannya A jawapannya A. Kali tak apa, cuba lagi nanti. Okey, nombor
7. Menunjukkan alat yang digunakan sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan. Okey, saya ingin memerhati mikroorganism. Saya ingin mengukur suhu. Kat sini, kemahiran memerhati, kemahiran mengukur menggunakan nombor, ya. Jadi, apakah kemahiran manipulatif yang digunakan oleh kedua pelajar ini? Okey, mulakan guys. Kalau kat sini tengok, dia guna alat ni. Ni alat ni, guna alat. So apakah ni? Dia guna alat. Maksudnya tu, kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul. Okey lagi. Antara situasi berikut, murid yang manakah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat? Agaknya mana satukah yang mengendalikan dengan cara betul dan cermat? Nombor 8. Spesimen ni contoh, ya. Bukan contoh, macam sampel lah. Binatang ke. So, yang nampak okey sikit bagi cikgu, jawapannya adalah C, ya. Sebab belalang ni benda hidup dan dia tutup dengan bekas yang berlubang. Penutup berlubang. Kira bernafas lagi lah. Kan? Okey, kita buat sikit lagi ni. Lepas tu dah. Kita buat satu soalan lagi, ya. Kat sini dia kata penyiasatan dijalankan oleh Asrul tentang kecerahan. Dia beritahu ni, kecerahan mentol apabila mengayuh basikal pada kelajuan yang berbeza. Ni adalah manipulasi kita. Jadi kelajuan tu manipulasi. Okey. Kecerahan ni adalah bergerak balas, ya. Okey, soalannya apa dia nak sekarang? Berikut menunjukkan keputusannya. Berdasarkan pemerhatian raja di atas, nyatakan perubahan tenaga. Okey, sepatutnya apa dulu ni? Dia pusing kan? Dia pusing, dia adalah tenaga kinetik. Kinetik. Lepas tenaga kinetik, apa yang jadi? Dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, lepas elektrik, lepas tu sampai kat mentor, dia akan jadi menyala kan? Jadi tenaga cahaya. Okey, bila cahaya berlaku, kita pun rasa mentor itu panas. So, cahaya dengan tenaga haba ni serentak berlaku. Okey. Macam tu. Jadi, apakah yang dimanipulasikan? Yang dimanipulasikan tadi ni. Nampak tak? Jawapannya adalah kelajuan mengayuh basikal. Okey, bergerak balas. Ni. Kecerahan apa? Kecerahan mentol. Jadi, kecerahan mentol. Okey, kita sikit lagi dah. Apakah corak perubahan kecerahan mentol dalam pensiasatan ini? Meningkatlah. Meningkat kan? Semakin laju, semakin terang. Jadi, bertambah. Semakin bertambah. Ataupun semakin meningkat pun boleh. Macam tu. Okay, last one soalan sebelum kita bersurai. Okay, berikan satu alasan berdasarkan jawapan di atas. Okey, kenapa? Kerana tenaga elektrik yang dihasilkan turut bertambah. Jadi lagi laju dikayuh, lagi banyaklah tenaga elektrik dapat dihasilkan. Okey Haikal, Haikal dapat sempat salin tak Haikal? Oh, dah siap dah Haikal? Lajunya Haikal. Okay, kawan lain dah siap ke? Kita sampai sini lah kot.